naik beca pergi ke pekan, mau beli 2 kaki ikan. Cina bukan, Melayu pun bukan, ini dari dia Nyonya Peranakan. Assalamualaikum kepada Ustaz dan rakan-rakan. Saya Wan Nur Atika binti Muhammad Idrus. Pada hari ini saya akan menerangkan pengenalan mengenai masyarakat Bapa dan Nyonya di Malaysia serta kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan kawan-kawan. Saya, Nur Suhaila binti Amin Mahmud, akan menceritakan mengenai sistem kekeluargaan dan reka bentuk atau seni bina rumah Baba Nyonya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad dan saya akan menerangkan mengenai tradisi makanan dan masakan dari peranakan Baba dan Nyonya. Assalamualaikum and hai semua. Nama saya Aina Balkis binti Anwar. Hari ini saya akan menerangkan tentang pemakaian Baba Nyonya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Atira Pita Azman, bernombor metrik 20193111695. Pada hari ini saya akan membentangkan bahasa yang digunakan oleh golongan Baba Nyonya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najiha binti Yusri dari jurusan Pengurusan Sumber Manusia. Hari ini saya akan menerangkan mengenai adat perkahwinan peranakan Baba dan Nyonya. Assalamualaikum dan hai, nama saya Azurin binti Ahmad Faris dan saya akan menerangkan tentang agama dan kepercayaan Baba Nyonya. Seperti mana yang kita ketahui, masyarakat Baba Nyonya tidak asing lagi di negara Malaysia. Ianya menjadi suatu secara di mana masyarakat Baba dan Nyonya masih ada sehingga hari ini dan rata-rata rakyat Malaysia mengetahui tentang kewujudan mereka. Secara umumnya, masyarakat Baba dan Nyonya adalah komuniti Cina yang hidup dalam gaya hidup orang Melayu. Komuniti masyarakat Baba dan Nyonya disebut peranakan yang berasal daripada perkataan Melayu iaitu anak, yang merujuk kepada kanak-kanak yang dilahirkan dalam kalangan pendatang asing dan tempatan. Budaya mereka digunakan untuk menyesuaikan diri dengan suasana sosial dan budaya sekitarnya, iaitu perkahwinan campur di antara dua kaum iaitu Cina dan Melayu adalah mengapa generasi berikutnya menggelar mereka sebagai Baba dan Nyonya. Selain itu, masyarakat Baba dan Nyonya merupakan masyarakat minoriti yang tinggal di Melaka. Sejarahnya bermula apabila rombongan Laksamana Cheng Hong dan Puteri Hang Lipo datang ke Melaka untuk menjalinkan hubungan diplomatik. Sehubungan itu, Puteri Hang Lipo telah mengawini Sultan Melaka sebagai tanda terima kasih daripada Raja Cina, sementara hambanya yang tinggal di Bukit Cina menjalinkan perkahwinan campur dengan masyarakat Melayu. Kehidupan dan pemikiran kaum Baba Nyonya masih mengekalkan unsur-unsur masyarakat Cina biarpun mereka telah lama terpisah daripada komuniti nenek moyang mereka di China. Keadaan ini jelas digambarkan menerusi sistem kekeluargaan dan juga reka bentuk dan seni bina rumah mereka. Kaum Baba Nyonya suka tinggal di dalam rumah yang besar di mana semua sanak saudara mereka tinggal sekali. Rumah Baba Nyonya terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian yang pertama, ruang tamu, bahagian yang kedua pula untuk sanak saudara mereka yang terdekat dan bahagian yang ketiga untuk gadis yang belum berkahwin. Isteri Baba Nyonya sering berjudi di dalam rumah kerana semua kerja rumah seperti memasak, mengemas dan melayan tetamu dilakukan oleh orang gaji mereka dan mereka tidak boleh menunjukkan muka mereka di luar. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu bekerja. Terdapat juga lubang kecil di antara pintu penghalang untuk gadis-gadis menengok keadaan di luar. Contohnya, semasa pembilangan dilakukan, anak-anak gadis boleh melihat rupa paras bakal suami mereka melalui lubang kecil tersebut. Selain itu, mereka tidak menggunakan alamat rumah, tetapi sebagai ganti hanya menulis nama keluarga di atas tanglong. Disebabkan rumah Baba Nyonya tiada tingkap kerana duduk bersebelahan dengan jiran, pertengahan rumah Baba Nyonya terdapat ruang terbuka untuk membolehkan cahaya memasuki ruang rumah mereka. Uniknya, bilik tidur tuan rumah biasanya terdapat lubang kecil di tingkat atas untuk melihat siapa yang datang menziarah. Untuk menunjukkan kekayaan keluarga Baba Nyonya, ruang untuk tetamu biasanya dihiasi dengan kain sutera yang mahal dan berkualiti.
Antara ukiran corak adalah seperti burung poni, bunga dahlia, bunga mawar serta bunga boyan. Rumah mereka panjang tetapi agak pendek di ruang hadapan. Ini kerana geran tanah dikira dari segi lebar dan bukan dari segi panjang rumah tersebut. Seterusnya, rumah Baba Nyonya dibina bercirikan seni bina budaya Cina yang unik. Ia mempunyai lantai jubin Inggeris, seni besi Scottish dan seni ukir kayu Cina yang cantik. Kebanyakan rumah-rumah ini dapat memperlihatkan keunikan campuran pengaruh Belanda dan Cina. Contoh reka bentuk atau seni bina rumah Baba Nyonya yang dapat kita lihat pada masa kini ialah di Muzium Warisan Baba Nyonya di Melaka. Ia merupakan rumah kedai yang dibina pada tahun 1866. Ia berunsurkan gabungan Timur dan Barat dan bercirikan Belanda dan Cina. Rumah ini dihiasi dengan tiang-tiang rasa Roman, perabot-perabot neoklasik, Eropah serta chandelier, jubin lantai era Victoria serta tingkap rumah ini juga bermotifkan flora. Selain itu, kita dapat lihat contoh-contoh seni bina rumah Baba Nyonya di Rumah Agam Peranakan atau Baba Nyonya di Pulau Pinang yang kini dijadikan Muzium Budaya Warisan Baba Nyonya dengan pameran lebih 1,000 jenis koleksi pelbagai barang antik. Seni bina rumah ini mempunyai jalur kayu berukir Cina dengan lantai mamam Inggeris dan hasil seni besi Scotland. Ia dibina pada tahun 1890 dan merupakan sebuah seni binaan yang kaya dengan sejarah lampau yang mempamerkan sejarah lampau penempatan orang Cina Selat di Pulau Pinang. Itu sahaja daripada saya mengenai sistem kekeluargaan dan seni bina atau reka bentuk rumah Baba Nyonya. Keistimewaan tradisi makanan dan masakan peranakan Baba dan Nyonya terhasil daripada masakan campuran di antara cara Melayu dan Cina. Pada zaman dahulu, kerana keterbatasan untuk mendapatkan sumber masakan, maka masakan tersebut telah diolah dan dicampurkan dengan bahan ramuan Melayu seperti belacan, cili, serai, kunyit, bunga lawang serta rempah ratus yang lain. Selain itu, faktor penempatan peranakan Baba dan Nyonya yang berbeza telah mempengaruhi rasa dan cara pengendalian sesebuah masakan itu. Misalnya, Baba dan Nyonya yang menetap di bahagian selatan seperti Melaka dan Singapura, masakannya lebih kepada rasa asam manis, tajam dan tidak pedas. Manakala di bahagian utara pula seperti Penang, ianya lebih kepada rasa pedas kerana penggunaan jintan, asam jawa, cili dan belacan. Dari aspek cara pemakanan, Baba dan Nyonya gemar menggunakan tangan daripada penyepit atau sudu. Dan aspek peralatan masakan pula, lesung batu seringkali digunakan ketika memasak. Baba dan Nyonya menggunakan lesung batu untuk menumbuk bahan-bahan masakan seperti jintan, cili, bawang dan lain-lain. Seperti yang diketahui, lesung batu adalah warisan budaya Melayu. Tetapi ini juga menjadi pilihan kegunaan bagi peranakan Baba dan Nyonya. Mereka menganggap dengan menggunakan lesung batu untuk menumbuk bahan masakan, ianya akan menghasilkan satu aroma masakan yang terselah keenakannya. Selain itu, makanan dan masakan dari Baba dan Nyonya bukanlah hanya bertujuan untuk makanan harian sahaja, tetapi ianya juga turut disediakan untuk aktiviti budaya seperti pada upacara keagamaan, festival perayaan, Tahun Baru Cina dan juga majlis perkahwinan. Makanan yang wujud di dalam peranakan Baba dan Nyonya adalah seperti nasi kunyit yang disajikan bersama kari dan telur rebus yang berwarna merah. Ianya dihidangkan bersempena dengan bayi yang baru lahir dan menandakan berakhirnya tempoh pantang seorang ibu. Warna kuning nasi ini membawa maksud kekayaan serta kebaikan. Seterusnya, kuih angko iaitu kuih tradisional yang berbentuk seperti kura-kura di luarnya. Ianya mempunyai rasa yang manis dan tekstur yang agak kenyal serta berwarna merah. Mengikut kepercayaan, rupa bentuk kura-kura dan tradisi memakan kura-kura boleh meningkatkan usia dan membawa nasib yang baik.
kuih ini juga telah menjadi hidangan wajib ketika menjelangnya musim perayaan. Kemudian, ayam buah keluak. Hidangan ini merupakan sejenis kari cara baba dan nyonya yang dimasak bersama buah keluak atau nama lainnya buah kepayang. Dan kebiasaannya juga ianya disajikan di atas meja tok panjang yang dipenuhi dengan lauk dan sering digunakan ketika majlis perayaan. Makanan lain yang wujud dalam peranakan baba dan nyonya seperti itik tim, ikan gerang asam, acak ikan, ayam ponteh dan mi swatau. Kesimpulannya, masakan baba dan nyonya banyak dipengaruhi oleh alima Melayu seperti penggunaan rempah ratus. Serta budaya sekeliling turut memainkan peranan dalam mencorakkan identiti peranakan baba dan nyonya tersebut. Sehingga ke hari ini, keunikan masakan dan makanan baba dan nyonya masih berterusan dipraktikkan oleh generasi yang baru. Pakaian masyarakat baba dan nyonya mempunyai pengaruh daripada cara berpakaian masyarakat Melayu. Kebanyakan generasi nyonya iaitu kaum perempuan yang terdahulu masih memakai pakaian kebaya dan kain sarung sebagaimana yang dipakai oleh kaum perempuan masyarakat Melayu. Pakaian kebaya dan sarung ini telah diasimilasikan oleh nenek moyang mereka yang terdahulu dengan cara berpakaian masyarakat Melayu dan diwarisi oleh generasi ke generasi sehingga sekarang manakala pakaian Melayu dikenakan pada lelaki iaitu baba. Pakai sarung batik dan berbaju kebaya adalah pakaian harian nyonya. Baju kebaya dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu baju kebaya labuh, baju kebaya biasa dan baju kebaya bersulam. Baju kebaya bersulam biasanya dipakai di majlis rasmi atau hari keramaian. Keistimewaan dan keunikan baju kebaya itu ialah sulamannya. Sulaman itu dibuat dengan halus dan dicorak dengan pelbagai motif. Motif yang paling popular ialah bunga-bungaan. Baju kebaya bersulam mesti dipakai dalam satu set yang lengkap. Warna yang sering menjadi pilihan kaum nyonya adalah seperti warna-warna terang dan corak bunga-bunga kecil seperti warna kelabu, putih dan merah. Manakala kaum baba memakai jaket lengan panjang jenis sutera disertakan dengan seluar yang longgar. Selain itu, masih terdapat perbezaan di antara pemakaian masyarakat baba nyonya dengan masyarakat Cina, yang mana kebaya yang dipakai masyarakat baba nyonya memerlukan 3 pasang krosang untuk dijadikan putang dan dipadankan dengan kain batik sarung mirip budaya yang diwarisi masyarakat Melayu, manakala rambut pula disanggul dengan sanggul yang menarik. Krosang perantai selain berfungsi sebagai putang kepada baju kebaya, dia juga adalah salah satu barang kemas iaitu perhiasan. Bagi golongan kaya, krosang mereka bertahtakan permata, manakala bagi golongan miskin, bersalut emas, perak atau suasa. Barang kemas lain yang biasa dipakai bersama baju kebaya ialah gelang tangan, cincin, anting-anting, rantai leher, ikat pinggang emas dan tas tangan. Gelang dan rantai tersebut bersalut intan dan berlian. Di kalangan golongan kaya, barang perhiasan tersebut sangat penting kerana dia menunjukkan status seseorang. Sebahagiannya tidak akan menghadiri majlis keramaian sekiranya mereka tidak dapat memakai barang kemas berkenaan. Kasut yang dipakai oleh baba nyonya adalah kasut manik dan dijahit dengan manik-manik kaca kecil bersegi-segi halus. Sesetengah daripada mereka mengekalkan tradisi Cina dengan mengikat kaki anak-anak perempuan mereka sejak kecil untuk membolehkan anak-anak perempuan memiliki kaki yang kecil dan cantik. Kaki yang kecil menandakan budi pekerti yang tinggi. Kaki yang besar biasanya dimiliki oleh orang-orang yang selalu membuat kerja-kerja kasar. Jahitan kasut manik daripada hasil tangan lebih tahan lama
berbanding yang lain. Kebiasaannya, corak yang dihasilkan terhad dan hanya dikeluarkan semula jika ada permintaan pada corak yang sama. Penghasilan sepasang kasut manik mengambil masa yang agak lama. Corak dan motif kasut manik gaun Baba dan Nyonya kebanyakan terdiri daripada flora dan fauna seperti bunga teluki, mawar, alamanda, burung cenderawasih iaitu phoenix, naga, singa, ayam dan sebagainya. Padanan warna yang digunakan pada manik dan pakaian wanita Nyonya mestilah sepadan dan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Sejarah membuktikan bahawa Melaka pernah menjadi pelabuhan antarabangsa dan ramai pedagang asing yang singgah untuk berdagang. Malah, Melaka juga terkenal dengan pendatang yang datang untuk membina hubungan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kebanyakan pendatang Cina yang terawal berhijrah ke Tanah Melayu adalah dari kelompok orang Hokkien. Oleh itu, kebanyakan golongan Baba Nyonya juga adalah dari suku kaum Hokkien dan mereka masih menganggap diri mereka orang Hokkien meskipun mereka tidak fasih dalam bertutur dalam bahasa Hokkien. Namun begitu, terdapat juga masyarakat Baba Nyonya yang berasal daripada keturunan Kantonis, Hakka dan lain-lain. Masyarakat Baba Nyonya yang wujud pada hari ini bertutur dalam bahasa Baba Nyonya yang dapat difahami oleh kebanyakan orang Melayu. Bahasa Baba ialah sejenis dialek bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang-orang Baba di Malaysia, khususnya di Melaka dan Pulau Pinang. Walaupun bahasa ini berasal dari Melaka, bahasa Baba yang dituturkan di Pulau Pinang berbeza dengan bahasa Baba Melaka dalam beberapa aspek. Pada dasarnya, bahasa Baba ialah satu bahasa campuran antara bahasa Hokkien dan juga bahasa Melayu. Kerana kebanyakannya orang peranakan berketurunan Hokkien. Walau bagaimanapun, kebanyakan perkataan bahasa Baba berasal daripada bahasa Melayu. Terdapat juga perbezaan antara bahasa Baba dan bahasa Melayu dalam kebanyakan aspek yang utama. Antara perbezaannya ialah bahasa Baba banyak menyerapkan bahasa Cina, contohnya lai yang bermaksud datang. Mereka lebih cenderung ke arah sintaksis Hokkien, khususnya bagi idea-idea yang abstrak yang tidak difahami oleh orang-orang Melayu. Golongan ini juga tidak tahu kebanyakan perkataan dan sintaksis bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bahasa Baba telah mengubah kebanyakan sebutan bahasa Melayu, termasuklah juga sebutan bahasa Hokkien. Tambahan lagi, orang-orang Baba Nyonya menggunakan peribahasa Cina dengan lebih meluas daripada peribahasa bahasa Melayu. Golongan ini juga tidak tahu tentang perkataan-perkataan yang berhubung dengan agama Islam. Bentuk ayat bahasa Baba berbeza daripada bahasa Melayu. Contoh ayat, ibu bapanya sedang makan di meja, tetapi golongan ini menyebut dia punya mak bapa ada duduk makan di sebelah punya meja. Mereka menggunakan perkataan kata ganti ini dan itu mendahului kata nama, iaitu berbeza dengan bahasa Melayu. Contoh lain, penggunaan perkataan yang digunakan dalam etnik Baba dan Nyonya antaranya ialah saya, mereka akan menggantikan dengan perkataan goa. Anda kepada lu. Dia kepada I dan kita kepada wala. Selain itu, untuk peralatan dapur, mereka menggunakan bahasa Melayu kecuali barangan jenis Cina. Contohnya, perkataan teko kepada tekuan, sudusuk kepada tangsi dan cerek kepada teko. Terdapat satu pengecualian iaitu sumpit yang berasal daripada bahasa Melayu, sepit iaitu penyepit. Golongan Baba Nyonya menggunakan perkataan Melayu bagi perkara memasak, kecuali mengukus yang dipanggil tim. Kebanyakan masakan mereka diberi nama Cina seperti
bami, tauyu, kianci, kucai dan sebagainya. Akhir sekali, hasil kajian telah menunjukkan bahawa masyarakat Baba dan Nyonya bukan sahaja menggabungkan warisan budaya Melayu dalam warisan budaya mereka sendiri, malah mereka mengambil inisiatif untuk menggabungkan dua budaya menjadi satu budaya yang unik. Sejak dahulu lagi, masyarakat Baba Nyonya telah melayari kehidupan mereka dengan budaya Melayu, termasuklah puisi tradisional Melayu. Adat perkahwinan peranakan Baba dan Nyonya banyak mengetengahkan tradisi Cina dan menjadi perkahwinan tradisi yang paling berwarna-warni di Malaysia dan Singapura. Upacara perkahwinan berlangsung selama 12 hari bagi orang yang berstatus, manakala golongan biasa ialah pada hari pertama dan hari ke-12 sahaja. Pada peringkat awal, majlis perkahwinan bermula apabila pihak pengantin perempuan menerima rombongan peminangan daripada pihak pengantin lelaki. Setelah mempersetujui peminangan tersebut, orang tua pengantin akan menguruskan tarikh melangsungkan perkahwinan dan mereka akan memilih satu tarikh yang baik ataupun bertuah menggunakan kalender Cina. Seterusnya, jemputan yang dipanggil antah siri akan dikeluarkan kepada mereka yang terlibat. Masyarakat Baba dan Nyonya tidak menggunakan kad jemputan. Sebaliknya, mereka menghantar wang yang mengandungi kacang, limau dan daun sirih sebagai pengganti. Seorang nyonya tua akan pergi ke rumah-rumah tertentu untuk menghantar jemputan. Walaupun setiap keluarga menerima sehelai daun sirih, tetapi ia bermaksud menjemput seluruh keluarga ke majlis perkahwinan. Di hari persiapan, bilik pengantin perlu diletakkan langsir, cadar baru yang kaya dengan sulaman berwarna-warni, bunga-bungaan dan diharumkan dengan stangi, iaitu wangian daripada kulit pokok, gula tebu dan gula. Pada hari tersebut, ketua upacara akan berpakaian gaun Cina yang labuh serta jaket pendek dan memulakannya dengan memberi kuih yang diletak dalam bakosia. Untuk hari kuih, ia juga dipanggil Sang I yang bermaksud untuk memperkenalkan. Ih pula adalah simbol bagi benda yang baik untuk perkahwinan. Selain itu, tanglong, kain merah atau ciaiki akan diletakkan di pintu utama. Seterusnya ialah hari Kuih Tia, iaitu hari pembukaan untuk perayaan. Ia juga adalah hari kupas bawang di mana ia terbuka kepada saudara mara dan kawan-kawan untuk datang menyiapkan pelbagai persiapan. Ini disusuli oleh hari menyambal, iaitu membuat 20 jenis sambal, antaranya ialah sambal serunding. Sambal ini akan dimakan bersama dengan nasi lemak pada hari ke-12 upacara perkahwinan. Seterusnya, 2 hari sebelum majlis, hari tumbuk tepung dan sangjit diuruskan dahulu. Tepung ini akan digunakan untuk membuat kuih tat, apam berkuah dan onde-onde. Makanan terakhir yang perlu disediakan ialah putu tekan yang berwarna biru dan putih dan ditekankan dalam bekas kayu. Sanjit ialah hari bertukar hadiah di antara keluarga pengantin lelaki dan wanita. Antara barangan yang sering ditukar ialah seperti itik, cincin berlian dan lain-lain. Chia Enlang merupakan jamuan makan malam di rumah pengantin perempuan. Sepanjang malam tersebut, kumpulan serunai akan menghiburkan hadirin yang hadir. Pengantin perempuan akan dihias dan diandam oleh mak andam. Selain itu, pengantin perempuan diajar berjalan, berlutut dan sebagainya. Manakala pengantin lelaki dibantu oleh Pak Cindik, iaitu orang yang terlibat dalam penghantaran kad jemputan perkahwinan. Ciu Tau merupakan pemberian yang dianggap suci dan dipersembahkan di tempat pemujaan. Tempat pemujaan khasnya dipanggil Sangkai yang mewakili syurga, bumi dan manusia. Walau bagaimanapun, kedua-dua pengantin tidak boleh bertemu selagi tidak menjalani adat atau upacara cimpang. Cimpang merupakan pertemuan pertama di antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan di dalam hidup mereka. Ia bermula dengan upacara memasang lilin oleh kedua-dua ibu bapa pasangan pengantin. Selepas kedua-dua pengantin diketemukan, mereka akan duduk di kerusi yang berhadapan di antara satu sama lain. Berikut pula Cuntok, ialah upacara untuk pasangan pengantin makan bersama sebagai suami isteri. Pada hari Sahjid merupakan hari pengantin memberi sembah hormat kepada ahli keluarga dan juga Tuhan mereka. Seterusnya,
Cian Sia, iaitu acara jemputan untuk adat resam yang lebih kepada pihak pengantin lelaki. Pada hari ini, pengantin perempuan akan memakai baju kurung dan kain sarung diperbuat daripada kain brok dan ditenun dengan benang perak dan emas. Pada hari inilah juga nyanyian Dondang Sayang akan dinyanyikan dan diselang-selikan dengan lawak jenaka dan pujian. Di 12 hari merupakan hari di mana tetamu akan dihidangkan dengan nasi lemak yang dikukus menggunakan cara tradisional oleh pakar yang dipanggil bibi nasi lemak. Pada masa yang sama, rundingan dibuat sambil menikmati hidangan tepak sirih. Akhir sekali, Cian Ci Ke Ci Ung merupakan jemputan makan malam untuk ahli keluarga si mertua pengantin perempuan. Tujuannya ialah untuk mengeratkan hubungan persaudaraan di antara kedua-dua belah pihak. Seperti yang kita dapat lihat, adat perkahwinan tradisional baba dan nyonya ini memakan masa yang agak panjang dan penuh dengan adat istiadat. Walau bagaimanapun, zaman sekarang kaum baba dan nyonya banyak meringkaskan adat perkahwinan mereka, tetapi masih ada yang masih mengamalkannya kerana mereka tidak mahu adat ini pupus ditelan dek zaman. Pertama sekali, sistem keagamaan masyarakat Baba adalah sama dengan masyarakat Cina. Majoriti masyarakat Baba menganut agama Taoisme. Selain itu, ada juga masyarakat Baba yang menganut agama Buddha dan Confucianisme. Untuk pengetahuan anda, Taoisme merupakan agama yang menekankan keserasian hubungan manusia dengan alam, manakala Buddhisme lebih menekankan mengenai kehidupan setelah mati dan Confucianisme lebih menekankan nilai-nilai etika kehidupan. Masyarakat Baba Nyonya juga mempercayai kewujudan dewa-dewa dan mempercayai bahawa 8 Tuhan akan membawa kebahagiaan kepada mereka dengan menyembah ke-8 Tuhan tersebut. Masyarakat Baba dan Cina akan bersatu dalam menjalani ritual agama iaitu sembahyang seperti menziarahi tokoh-tokoh Buddha dan penyembahan umum. Kaum Baba sangat taat akan agama Buddha. Sebagai contoh, mereka akan menyediakan satu sudut sebagai tempat pemujaan walaupun ruangan tersebut adalah ruang yang kecil. Pada setiap pagi, mereka akan bersembahyang sebelum melakukan sebarang pekerjaan. Namun demikian, terdapat perbezaan dari segi bahasa di mana masyarakat Baba menggunakan bahasa Melayu ketika melakukan penyembahan. Selain itu, masyarakat Baba juga amat menghormati jasa nenek moyang mereka semasa masih hidup. Contohnya, seperti jasa nenek moyang mereka yang membolehkan mereka lahir dan menikmati kehidupan dunia sebagai manusia sehingga beberapa generasi. Kaum Baba mempercayai bahawa nenek moyang akan mengamuk dan tidak mahu menjaga keamanan keluarga mereka sehingga menyebabkan pertengkaran dan perceraian jika mereka tidak dihargai. Oleh itu, kaum Baba akan melangsungkan beberapa upacara bagi mengenang jasa-jasa nenek moyang mereka seperti menjalankan upacara penyembahan pada ulang tahun kematian dan sebagai tanda penghargaan mereka akan melekatkan gambar nenek moyang mereka di sebuah bingkai. Dari segi kepercayaan, masyarakat Baba berkongsi kepercayaan animisme Melayu disebabkan pergaulan mereka dengan orang Melayu. Antara kepercayaan tersebut adalah semangat, penunggu dan keramat. Kepercayaan keramat adalah suatu kepercayaan terhadap sesuatu yang aneh di mana masyarakat Baba akan membuat aktiviti pemujaan di makam seseorang untuk meminta pertolongan. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa roh orang mati akan memberi kesejahteraan kepada mereka yang hidup. Bukan itu sahaja, masyarakat Baba juga mempercayai bahawa terdapat kuasa pada batu dan busut. Sebagai langkah pemujaan, mereka akan membalut batu dan busut tersebut dengan kain kuning. Di samping itu, di setiap rumah masyarakat Baba Nyonya terdapat satu sudut open roof. Mereka mempercayai air yang masuk melalui open roof membawa rezeki kepada mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa pantang larang yang mesti dituruti. Pantang larang atau dikenali sebagai tabu merupakan larangan keras terhadap suatu tindakan berdasarkan kepercayaan bahawa tindakan sedemikian terlalu suci atau terlalu terkutuk untuk dilakukan oleh orang biasa dengan ugutan hukuman oleh kuasa gaib. Larangan-larangan sedemikian wujud dalam rata-rata semua masyarakat. Erti pantang larang juga sedikit sebanyak diluaskan dalam bidang sains sosial untuk memasukkan larangan keras terhadap sebarang bidang kegiatan manusia atau adatnya suci atau terlarang berasaskan nilai akhlak dan kepercayaan agama. Melanggar pantang larang itu lazimnya dikecam oleh masyarakat pada umumnya, tidak sekadar sebahagian dalam budaya.
Bagi masyarakat Baba, pantang larang ini akan didedahkan kepada mereka sejak dari kecil lagi supaya ianya menjadi satu amalan dalam diri mereka hingga dewasa. Antaranya ialah seseorang itu tidak boleh membuang air kecil merata-rata kerana akan membawa kecelakaan kepada diri mereka. Kaum baba juga dilarang untuk bersiul dalam rumah, terutamanya anak dara, kerana akan menyebabkan mereka sukar untuk mendapat jodoh. Selain itu, ketika menyambut hari perayaan pula, masyarakat baba dilarang untuk membersihkan rumah kerana perbuatan tersebut dianggap membuang untung dan mendatangkan sial. Akhir sekali, masyarakat Baba juga tidak dibenarkan menyapu serpihan mercun kerana serpihan itu dianggap tuah dan membawa jalan menuju ke syurga. Kesimpulannya, budaya masyarakat Baba Nyonya adalah budaya yang menarik dan unik. Oleh itu, masyarakat Baba Nyonya itu sendiri mesti mengekalkan budaya mereka untuk mengelakkan keunikan budayanya daripada terus dipinggir. Identiti Baba Nyonya adalah hasil akulturasi, iaitu penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. Kewujudan komuniti Baba Nyonya di Malaysia juga telah menambahkan kepelbagaian budaya di Malaysia dan menyumbangkan kepada variasi kepada negara kita. Ini membuktikan bahawa kebudayaan di sesebuah negara itu dapat menyelaraskan dan mengukuhkan perpaduan rakyat itu sendiri. Selain itu, ini telah menunjukkan bahawa penyatuan adat dan budaya masyarakat Cina dan Melayu adalah keakraban sosial dan perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang.